Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam video kita pada hari ini kita akan melihat satu inovasi dalam telefon pintar. Tu dia. Okey, apa yang saya sedang pegang sekarang ni, ini adalah Vivo X100. Tapi sebelum tu saya nak anda tahu bahawa video ni kita bukan hanya akan bercakap tentang telefon ni, tapi kita juga akan memberikan fokus kepada chipset MediaTek Dimensity 9300 yang digunakan dalam telefon ni. Okey, mari saya bagi perkenalan sikit dekat anda. No? Pada tahun 2022 dulu, pihak MediaTek telah memperkenalkan chipset Dimensity 9200. Lepas tu pada tahun seterusnya, itu 2023, tahun lepas lah kan, mereka memperkenalkan Dimensity 9300. Jadi persoalan dekat sini adalah, apa yang menarik sangat tentang Dimensity 9300 ni? Jadi menurut pihak MediaTek, mereka menyatakan bahawa Dimensity 9300 ni adalah lebih efisien daripada segi penggunaan tenaga. Maksudnya penggunaan bateri tu lebih baik lah, tu satu. Lepas tu dia kata performance lebih meningkat. Seperti biasalah, mesti ada pembaharuan dari segi performance kan. Dan dalam masa yang sama juga mereka kata ia akan menyebabkan telefon anda jadi lebih intuitif. Saya duk fikir lebih intuitif tu macam mana? Maksudnya lebih senang digunakan ke macam mana kan? Okey, lebih kurang macam itulah ayat dia. Okey, tapi sebelum tu, sekiranya anda tidak tahu kan, kalau anda duk dengar perkataan MediaTek, saya cerita dekat anda MediaTek ni mereka bukan hanya pengeluar chipset untuk telefon tau. Mereka buat chip untuk macam-macam benda lagi. Contohnya macam ada produk smart home, ada produk VR yang virtual reality, semua ada macam-macam. Dia buat banyak benda. Okey, berbalik kepada Dimensity 9300 kan. Jadi Dimensity 9300 ni dikatakan sebagai satu pembaharuan tau daripada segi design chipset tradisional, di mana mereka kata ia akan menjanjikan keupayaan yang menarik. Maka disebabkan itu, kita tengok keupayaan chipset Dimensity 9300 ni melalui telefon ni, Vivo X100. Chipset MediaTek Dimensity 9300 mempunyai 22.7 bilion transistor dan dia menggunakan teknologi 4 nanometer. Lepas tu secara teknikalnya chipset tersebut memberikan anda 4 performance core dan 4 efficiency core. Oh, dahsyat. Tapi sekejap, apa guna benda tu semua untuk kita? Apa kegunaan dia? Itu yang paling penting kan. Jadi saya cuba ceritakan anda secara mudahnya. Pertama sekali kan, anda akan dapat lihat peningkatan yang mendadak dalam performance keseluruhan telefon anda. Contohnya, anda boleh melayari media sosial dengan lebih lancar. Anda boleh buka berlambat-lambat aplikasi media sosial tu dan anda boleh multitask di antara satu sama lain. Tak ada masalah. Lepas tu anda boleh main game. Cakap main game ni, dia bukan hanya game biasa. Anda boleh main game yang lebih immersif katanya. Malah anda juga boleh buat benda-benda yang orang kata berat. Contohnya macam anda boleh edit video menggunakan telefon anda tanpa masalah. Jadi maksudnya memang sesuai lah untuk content creator. Kalau kita content creator ni, anda akan tahu nak edit video tu bukan satu benda yang mudah, terutamanya bila kita nak buat atas telefon. Banyak kekangan dia, terutamanya dari segi performance kan. Jadi inilah antara beberapa benda yang anda boleh lakukan dengan telefon yang menggunakan chipset Dimensity 9300. Okey, jadi memandangkan dalam bahagian ni kita tengah duk bercakap tentang ciri-ciri teknikal dan performance kan. Maka mai saya tunjuk dulu kepada anda hasil benchmark yang saya telah buat pada telefon Vivo X100 ni supaya anda boleh faham lagi apa yang dimaksudkan dengan performance yang dia ada tu. Okey, saya mulakan dulu dengan hasil ujian daripada aplikasi yang popular iaitu Antutu. Saya buat testing ni beberapa kali dah dan anda boleh tengok dekat sini lah. Markah yang tertinggi yang saya boleh dapat adalah 2,157,714. Siap hafal ni. Dan apa yang menariknya adalah Antutu cakap result testing contohnya untuk CPU dia tu mengalahkan 98% telefon lain. Maksudnya saya assume yang ada dalam database Antutu pada waktu tu kan. Dan dia punya GPU performance pula adalah melebihi daripada 95% telefon lain yang ada dalam pasaran. Oh, dahsyat. Memang dahsyat betul lah. Okey, itu satu. Seterusnya, saya buat pula Antutu 3D Bench. Jadi kalau anda tengok dekat sini kan, dia punya on-screen FPS tertinggi adalah lebih kurang dalam 37 frames per second secara purata, lebih kurang macam itulah. Manakala dia punya ujian Coastline Vulkan pula adalah lebih kurang dalam 49 frames per second. Okey, seterusnya, saya buat testing menggunakan Geekbench 6. Geekbench 6 ni adalah salah satu aplikasi yang kalau anda tengok popular untuk dia buat benchmarking kan. Jadi saya buat testing ni 10 kali. Anda boleh tengok kat ni, saya buat testing 10 kali untuk dia punya test CPU dan GPU. Lepas tu saya tunjukkan kepada anda nilai tertinggi dia. Jadi untuk CPU single core, nilai tertinggi dia adalah 2180 dan untuk dia punya multi core pula adalah 7296. Tinggi juga tu.
Okey, dan untuk yang dia punya GPU punya testing, OpenCL score tu kan, anda boleh tengok dekat sini, dia punya Vivo X100 ni dapat nilai tertinggi 14,248 dalam masa saya buat 10 kali testing tu. Anda boleh tengok tu nilai tertinggi dia. Jadi dalam masa yang sama anda boleh tengok jugalah nilai-nilai lain dekat situ. Jadi nilai itu adalah rapat di antara satu sama lain kan. Okey, seterusnya saya buat pula dia punya testing menggunakan 3D Mark. Jadi 3D Mark kan dia ada banyak testing kan, dia ada macam-macam. Contohnya dia ada yang solar base stress test, slingshot extreme, lepas tu dan sebagainya. Okey, Ustaz, cakap pasal yang slingshot tu kan, masa saya buat testing tu saya tengok lah, bila saya buat test dekat telefon ni kan, dia tulis apa tau, dia kata slingshot punya result tu dia max out tu 3D Mark cakap yang dia kata your device is too powerful for this test. Dia suruh kita buat test yang seterusnya, iaitu yang wildlife. Kata okey lah, fine. Lepas tu ni, ni saya tunjuk ke anda pula hasil testing 3D Mark menggunakan yang bahagian wildlife testing pula. Masalahnya kan, bila saya buat yang wildlife testing ni pun, yang tu pun max out juga. Yang tak max out tu hanyalah yang extreme test sahaja. Nah, tu dia. Okey, selesai dengan 3D Mark tu. Seterusnya, testing terakhir yang saya buat adalah PC Bench. Jadi kita boleh tengoklah result bagaimana kita nak gunakan telefon ni dari segi penggunaan harian untuk gunaan kerja dan sebagainya kan. Okey, jadi anda tengok dekat sini ya, result untuk PC Bench work adalah 14,423, manakala untuk dia punya storage pula adalah 43,784. Sat, cakap pasal storage, Vivo X100 ni menggunakan storage UFS 4.0. Ni saya tunjukkan kepada anda result testing menggunakan aplikasi cross platform disk test ataupun CPDT tu kan. Jadi anda boleh tengoklah dia punya read write punya kelajuan dan sebagainya. Okey, selesai bahagian performance. Tahun 2023 merupakan tahun di mana AI ataupun Artificial Intelligence menjadi sangat popular. Manakala pada tahun 2024 pula, ini adalah tahun AI untuk negara kita, Malaysia. Okey, jadi antara perkara menarik dengan chipset Dimensity 9300 ni adalah keupayaan generative AI. Okey, sebelum tu mari saya cerita dulu kat anda. Salah satu masalah yang akan kita hadapi bila kita nak gunakan ciri-ciri AI ni, tak kisahlah sama ada pada device yang macam contohnya telefon pintar ataupun komputer dan sebagainya, ciri AI ni kebanyakannya memerlukan resource yang banyak. Contohnya macam penggunaan memori yang tinggi. Jadi cakap pasal memori ni kan, Dimensity 9300 ni dikatakan mengurangkan keperluan memori untuk nak memproses AI daripada 13GB kepada hanya 5GB saja. Maksudnya dia pakai memori yang kurang kan. Lepas tu dia kata perkara tersebut dapat dilakukan dengan adanya advanced hardware compression. Okey, untuk nak tunjukkan kepada anda keupayaan AI yang ada pada Dimensity 9300 yang ada dalam telefon ni, maka saya buat beberapa benchmark berkaitan dengan AI. Jadi mula-mula sekali saya buat satu benchmark menggunakan aplikasi AI Tutu. Okey, bagi mereka yang tak tahu, AI Tutu ni adalah benchmark Antutu yang dibuat untuk nak melihat keupayaan AI pada device anda. Okey, jadi berdasarkan 3 ujian yang saya buat ni, nilai tertinggi yang diperolehi oleh Vivo X100 adalah 220,928. Okey, tu benchmark yang pertama. Benchmark yang kedua pula adalah Geekbench ML ataupun Geekbench Machine Learning. Jadi aplikasi ni agak menarik tau, sebab kalau anda dah install aplikasi tu kan, saya ceritakan anda dah install aplikasi yang Geekbench ML ni, anda boleh nampak tau dia duk test penggunaan machine learning pada telefon anda. Itu yang best. Anda tengok dia buat testing tu macam best. Okey, jadi ni saya tunjukkan kat anda hasil 3 testing untuk 3 kategori noh. Yang pertama sekali adalah TensorFlow Lite CPU, lepas tu dia punya GPU dan dia punya NNAPI. Okey, jadi nampaklah semua nilai dia dekat situ. Jadi anda boleh cubalah download app tu dan uji telefon anda. Okey, berbalik kepada Dimensity 9300 dan juga Vivo X100 ni, memandangkan chipset Dimensity ni dia mengurangkan penggunaan memori daripada segi penggunaan AI tadi, maka dia sekaligus memberikan anda ruang untuk nak meningkatkan keupayaan pada benda-benda lain. Contohnya apa? Contohnya anda boleh gunakan benda yang memori lebih tu untuk nak main game ataupun untuk keupayaan fotografi dalam telefon ni. Sat, cakap pasal gaming tu kan, mereka kata kan, chipset MediaTek ni akan membolehkan anda merasai performance gaming seperti anda sedang menggunakan gaming konsol. Sebab dia kata
dalam telefon ni akan ada keupayaan seperti ray tracing dan juga efek global illumination. Biasanya benda-benda ni semua anda akan nampak dalam game konsol atau kat PC tau. Sekarang dia kata duk ada dalam phone. Dan yang paling penting adalah kesemua ciri-ciri tersebut dia akan menggunakan bateri yang jauh lebih rendah berbanding dengan chipset sebelum ni. Tu dia kata macam tu. Jadi apa yang saya buat adalah saya pun test lah beberapa game. Contohnya saya try lah main PUBG, saya try main Call of Duty, lepas tu saya try lah main Honkai Star Rail, lepas tu ada Mobile Legends, lepas tu Genshin Impact dan sebagainya kan. Dan apa yang menariknya adalah kan, ini pelik lah, dia pelik untuk saya sebab telefon ni dia didesign, patutnya dia dipasarkan lah, dia bukan untuk main game tau. Tapi yang peliknya adalah saya boleh set settings yang paling tinggi dan saya boleh main game dalam tempoh yang lama. Tu yang pelik tu. Jadi kalau anda mengikuti channel Pendakwah Teknologi di mana kita pernah buat sesi-sesi live sebelum ni kan, anda boleh nampak di mana kita cuba main game dan bila kita set settings yang tinggi, dia kadang-kadang akan ada isu frame rate drop dan sebagainya kan. Saya bubuh setting gila-gila. Okey, contoh. Pada game Genshin Impact itu, berdasarkan anda punya maklum balas, dia punya kualiti untuk grafik tu saya pilih yang paling tinggi. Semua tu saya pilih sama ada pilihan dia high, highest ataupun extreme. Tengok apa yang ada dekat situ. Dan FPS pun saya set lah paling tinggi yang saya boleh tak, yang 60 frames per second kan. Semua settings yang habis tinggi yang saya boleh set. Jadi saya pun mainlah game tu. Saya main dalam setengah jam macam tu. Okey, saya faham. Okey, setengah jam untuk gaming tu tak ada lah lama mana kan. Tapi saya boleh kata dekat anda kan, dalam duk main lebih kurang dalam setengah jam tu, saya duk dapat FPS yang elok. Dan dalam masa yang sama juga, dia tak ada tau masalah nak hang, masalah nak overheat dan sebagainya. Tu yang saya pelik tu. Sebab lagi sekali saya katakan dekat anda, kalau anda kenal Vivo X100 ni, dia tak dipasarkan sebagai telefon gaming, tapi dia boleh dijadikan sebagai sebuah telefon gaming kan. Lepas tu satu benda lagi yang saya perasan bila saya duk main game kan. Anda tahu kan, bila anda duk main game, dia adalah satu aplikasi yang orang kata apa, dia energy intensif, dia duk pakai bateri kuat kan. Dan dalam masa yang sama juga saya duk perasan bateri benda ni dia bagus juga. Saya duk main dalam setengah jam. Yalah, lagi sekali saya ulang, setengah jam tu tak adalah lama mana. Tapi saya duk main game, saya duk ambil video, saya duk gunakan untuk ambil gambar dan sebagainya, saya duk test satu harian. Bateri dia tahan lama juga tau. Okey, cakap pasal bateri ni, saya duk kaji-kaji sikit. Jadi bateri Vivo X100 ni, dia punya kapasiti ni adalah 5400 mAh. Lepas tu dia kata dia menggunakan satu teknologi bateri yang dipanggil sebagai Blue Volt, di mana teknologi Blue Volt tu adalah eksklusif kepada Vivo. Salah satu keupayaan utama yang diperkatakan oleh ramai orang tentang telefon Vivo X100 ni adalah keupayaan kamera dia. Dan seperti apa yang anda boleh lihat, Vivo dia berkolaborasi dengan pihak Zeiss untuk nak berikan anda kamera yang baik pada telefon ni. Jadi kalau kita nak bercakap tentang Zeiss ni, dia ada beberapa ciri menarik tau yang ada pada Vivo X100 ni. Contohnya kan, kita ada benda yang dipanggil sebagai Kanta Zeiss APO dekat sini, ataupun Zeiss APO lenses. Lepas tu Zeiss tu sendiri pun dia ada macam-macam ciri. Contohnya dia ada Zeiss Portrait yang membolehkan anda mengambil gambar portrait yang lawa. Cakap pasal gambar portrait tu, anda boleh ambil gambar portrait pada focal length yang berbeza. Dia ada beberapa focal length. Okay, lepas tu dia ada ciri yang dipanggil sebagai telephoto sunshot. Ya, telephoto sunshot. Itu adalah satu ciri khusus untuk nak ambil gambar matahari terbit ataupun matahari terbenam. Maksudnya gambar matahari tu kan jadi lawa. Okey, lepas tu dia ada juga yang dipanggil sebagai Zeiss T-Star Coating dekat atas depan ni. Di mana dibuat benda tu adalah untuk nak mengurangkan glare kalau anda talakan kamera dia kepada benda-benda yang cahaya, contohnya macam lampu dan sebagainya. Okey, itu kita dah bercakap pasal Zeiss tau. Itu kita tak bercakap pasal chipset dia lagi. Chipset Dimensity 9300 pun dia ada ciri-ciri yang menarik untuk nak membolehkan telefon ni menghasilkan gambar yang menarik. Contohnya, dia ada dual lossless zoom engine. Lepas tu dia ada juga teknologi integrated OIS ataupun optical image stabilization, macam-macam. Dan selain daripada tu kan, terdapat juga beberapa teknologi MediaTek yang digunakan dalam telefon Vivo X100 ni. Contohnya macam AI Video Engine, di mana ciri AI itu menggunakan AI Processing Unit ataupun APU dan juga Image Signal Processor Vivo V3. Jadi keupayaan AI ni semua dia integratekan sekali dengan kamera ni punya sensor tau, untuk nak membolehkan algoritma AI itu membantu anda menghasilkan image dan juga video yang mempunyai kualiti yang lebih baik. Tu dia. Okey, tapi kan
Ramai tau orang dah tunjuk gambar-gambar yang dihasilkan oleh Vivo X100 ni. Saya pun tunjuk juga dekat anda juga kan. Tapi dalam video ni saya nak tunjuk pula kepada anda video-video yang dihasilkan oleh telefon ni. Jadi apa yang saya dengan isteri saya buat kan, kami gunakan telefon ni untuk ambil video dalam beberapa keadaan. Contohnya dalam bangunan, di mana cahaya dalam bangunan kan anda tahu kan dia kurang sikit. Lepas tu kami pun pergi dekat luar, yang mana kat luar memanglah pencahayaan dia yang baik kan. Kami pergi kat Putrajaya semua tu kan. Dan apa yang kami buat seterusnya pula adalah kami akan ambil video tu untuk setiap focal length. Contohnya dia ada yang 15mm, 23mm, 46mm, 70mm, macam-macam lah. Kita ambil semua yang ada. Jadi ini saya tunjukkan kepada anda hasil video yang diambil. Sambil tu, ada orang minta saya uji keupayaan video semasa waktu malam, dan dalam masa yang sama juga untuk nak uji keupayaan optical image stabilization pada video menggunakan Vivo X100 ni. Jadi ini saya tunjukkan kepada anda satu time lapse yang diambil semasa saya sedang memandu pada waktu malam. Cantik juga kan video timelapse kan. Okey, ni saya tunjuk pula kepada anda video yang direkodkan semasa saya sedang memandu. Ini kita nak test dia punya optical image stabilization dalam video kan. Jadi untuk nak rekodkan video tu, isteri saya pegang tau telefon Vivo X100 ni. Okey, sambil tu untuk pengetahuan anda nah, jalan tu yang saya duk lalu tu dia adalah agak beralun. Dan kalau anda tengok dah dalam video ni, video yang dihasilkan tu adalah agak stabil. Jadi, macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okey tak keupayaan kamera Vivo X100 ni? Okey, nanti pada akhir video ni saya akan tunjukkan kepada anda lebih banyak gambar-gambar dan juga video yang telah kami ambil. Tadi kita dah cakap pasal kamera, tapi tak sah video ni kalau kita tak bercakap pasal keupayaan rangkaian Vivo X100 ni dan juga chipset Dimensity 9300. Jadi Vivo X100 ni dia merupakan sebuah telefon yang menyokong 5G dan dalam masa yang sama juga dia menyokong Wi-Fi 7. Telefon ni menyokong tri-band Wi-Fi 7. Dan apa yang saya boleh katakan kepada anda adalah keupayaan rangkaian pada telefon ni adalah amat baik. Okey, ni saya tunjukkan dulu kepada anda hasil testing 5G yang saya buat di Cyberjaya. Dan seperti biasa saya buat testing ni di hadapan bangunan MCMC di Cyberjaya tu. Jadi seperti apa yang anda melihat di sini, kelajuan download melalui speed test mencecah sehingga 1.4 gigabit per second menggunakan 5G. Lepas tu kelajuan download menggunakan aplikasi lain seperti FAST dan juga nPerf melebihi 1 gigabit per second. Lepas tu dia punya latency pun agak rendah, antara 20 ke 30 milisecond macam tu. Kira laju lah. Okey, itu kita dah bercakap pasal 5G. Ni, saya tunjuk pula kepada anda keupayaan Wi-Fi 7 Vivo X100 tu. Saya buat testing untuk apa tau? Yang 2.4 GHz, yang 5 GHz dan juga yang 6 GHz. Okey, apabila telefon ni bersambung dengan Wi-Fi 7 2.4 GHz, dia punya download link speed dalam telefon tu adalah lebih kurang 340 megabit per second. Dan saya boleh dapat kelajuan dalam lebih kurang 200 megabit per second untuk download bila saya gunakan aplikasi Open Speed Test. Okey, itu kalau 2.4. Ni kalau menggunakan Wi-Fi 7 yang 5 GHz pula, download dan upload link speed untuk Wi-Fi tu dia mencecah 2 gigabit per second. Dan apa yang lebih menariknya adalah saya memang boleh dapat kelajuan download dan upload melebihi 2 gigabit per second bila saya gunakan Open Speed Test tu. Kira memang laju. Tapi kan itu anda belum tengok lagi keupayaan Wi-Fi 7 6 GHz. Dengan menggunakan Wi-Fi 7 6 GHz kelajuan link speed untuk download dan upload pada telefon ni adalah sehingga 5.7 gigabit per second. 5.7 gigabit per second, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan apa yang lebih menariknya adalah saya boleh dapat kelajuan download dan juga upload melalui ujian Open Speed Test tu sehingga 4 gigabit per second.
itu adalah lebih laju daripada sambungan LAN biasa tau. Malah apa yang lebih menarik lagi adalah dia punya latency melalui Wi-Fi tu, bila saya buat open speed test tu, hanyalah 4 millisecond sahaja. Dia punya ping tu memang rendah betul. Jadi ujian ni kan, anda boleh tengok dah, dia menunjukkan bahawa Vivo X100 dan juga chipset MediaTek Dimensity 9300 ni mempunyai keupayaan rangkaian yang baik. Dan saya boleh kata dia adalah keupayaan rangkaian yang baik untuk kategori telefon pintar lah pada masa sekarang ni. Okey, dalam masa yang sama kan, saya akan cerita juga kepada anda lah. Tadi kita dah cakap pasal 5G, kita dah cakap pasal Wi-Fi. Kami pun ada buat testing daripada segi untuk nak gunakan dia punya keupayaan call dan sebagainya. Sebab anda tahu kan, baru ni pun kita pun ada bercakap pasal isu Wi-Fi yang terputus dalam rumah. Lepas tu calling yang terputus tengah jalan, macam-macam kan. Jadi kami pun buat testing untuk berbual menggunakan telefon ni. Dan saya boleh katakan kepada anda, sepanjang kami buat testing tu, dia punya audio tu memang jelas lah. Saya call kawan saya, lepas tu bini saya duk call sendiri, lepas tu saya ambil video bini saya duk call orang kan. Dia memang tidak ada masalah sepanjang mana kami buat testing tu. Sebagai penutup, saya boleh katakan yang MediaTek Dimensity 9300 dan juga Vivo X100 ni adalah satu permulaan kepada generasi baru telefon pintar. Okey, jadi sekiranya kan anda sedang mencari sebuah telefon pintar yang mempunyai keupayaan kamera yang mantap, gaming performance yang sempoi dan juga keupayaan rangkaian yang baik, terutamanya kalau anda mencari device yang menyokong Wi-Fi 7, maka Vivo X100 ni adalah salah satu telefon yang patut anda pertimbangkan. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, sampai sini dulu video saya untuk kali ini. Jadi kalau anda rasa video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe ke channel YouTube Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi, dan juga follow Facebook, Instagram, X, TikTok dan juga LinkedIn rasmi Pendakwah Teknologi. Alright, insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.